Assalamualaikum dan salam Malaysia Madani. Ini berita wilayah dan saya Nur Zamri. Paparan utama untuk hari ini kita mulakan dengan ini. Bantuan khas penghargaan buat penjawat awam dan pesara kerajaan diumumkan. Menerusinya RM300 akan disalurkan kepada kaki tangan awam grade 56 dan ke bawah. Manakala RM200 kepada pesara. 2.3 juta penjawat awam serta pesara mendapat manfaat termasuk lantikan kontrak yang akan dibayar dalam tempoh 2 minggu. Sementara itu, kredit e-tunai RM100 turut ditawarkan kepada semua rakyat dewasa Malaysia berpendapatan RM100,000 setahun ke bawah. Lebih 10 juta golongan B40 dan M40 bakal menerima manfaat tersebut. Perkara itu diumumkan Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim pada Majlis Peluncuran Ekonomi Madani Memperkasa Rakyat di Ibu Negara. Peruntukan tambahan RM800 juta disediakan bagi menangani isu bekalan air di Kelantan dan Sabah. Ia bagi memastikan penduduk mempunyai akses kepada bekalan air yang konsisten dan berkualiti. Kerajaan berikrar memastikan semua rakyat menikmati akses yang universal dari segi infrastruktur asas, sama ada bekalan air atau elektrik. Setakat 2022, 97% penduduk Malaysia mempunyai akses kepada bekalan air terawat. Namun, sebahagian penduduk di Kelantan dan Sabah tidak mempunyai akses kepada bekalan air yang konsisten dan berkualiti. Kerajaan Perpaduan komited menangani isu ini dan bersetuju menyediakan keseluruhan RM800 juta tambahan bagi penyelesaian jangka pendek untuk Kelantan dan Sabah. Kerajaan juga akan menyegerakan pelaksanaan projek tempatan banjir seperti di Kelantan, Pahang, Selangor dan Johor demi kesejahteraan rakyat. Kerangka ekonomi mampu menstruktur semula ekonomi negara dan kualiti kehidupan rakyat ke arah lebih positif. Malah, ekonomi madani memperkasa rakyat juga dilihat sebagai usaha mewujudkan keadilan sosial dengan kerjasama semua kementerian di bawah kerajaan perpaduan. Kedudukan Malaysia sebagai negara yang teratas di rantau ASEAN dan juga untuk berada di dalam kedudukan yang agak tinggi secara relatifnya dengan negara-negara di dunia ini adalah matlamat kita bersama. Ianya tidak dapat tentunya dilaksanakan oleh Perdana Menteri seorang. Ianya harus dibantu oleh semua ahli-ahli jemaah menteri dan juga kementerian-kementerian serta agensi-agensi yang terlibat di seluruh negara. Pelbagai kementerian dan juga setiap kementerian telah pun diberikan satu khususan ataupun matlamat yang jelas untuk kita kecapi. Dalam konteks Kementerian Pengangkutan, sudah tentu beberapa projek penting negara akan diteruskan dan akan dilaksanakan, termasuk pembinaan LRT dan MRT 3 di Lembah Kelang. Banyak usaha-usaha juga akan diambil untuk mengurangkan kadar pengangguran di kalangan rakyat Malaysia. Dan walaupun kita lihat bahawa kadar pengangguran hari ini sudah pun menurun kepada 3.5%, tetapi kita akan cuba untuk mengurangkan lebih daripada itu, terutamanya kadar pengangguran dari kalangan anak-anak muda ataupun belia. Untuk ekonomi madani, Kementerian Belia dan Sukan, tanggungjawab kita adalah untuk menyediakan belia kemahiran hidup dan kemahiran untuk pekerjaan mereka lah. Jadi kita akan fokus untuk Skills for Life untuk pastikan TVET dan penyediaan pekerjaan untuk golongan belia. Kerajaan bercadang menambah waktu pembelajaran reproduktif di sekolah. Ini susulan isu pelakuan seksual membabitkan remaja semakin membimbangkan. Cadangan itu akan dibawa oleh Kementerian Pembangunan Wanita, Keluarga dan Masyarakat dalam mesyuarat Kabinet akan datang supaya langkah drastik dapat diambil bagi menangani masalah sosial tersebut. Apabila perlakuan seksual telah
bermula seawal usia 13 tahun. Dan ini memerlukan beberapa tindakan antara kementerian. Antaranya ialah menambahkan waktu pembelajaran mengenai reproduktif. Ini bagi menimbulkan kesedaran kepada murid dan pelajar-pelajar mengenai kesalahan melakukan perlakuan seksual dan kesan-kesan yang akan menimbulkan kebejahatan sosial. Kerjasama semua pihak diperlukan dalam usaha memperkukuhkan aspek keterjaminan makanan negara. Penglibatan lebih banyak agensi, pemain industri serta penyelidik penting dalam memberikan input dan mengemukakan cadangan berkaitan. Minda kerajaan dan minda rakyat, terutama minda pegawai mesti disatukan dalam nak menghadapi hal keselamatan makanan, security makanan ini pada masa akan datang dan juga sekaranglah. Penglibatan pegawai kementerian dan juga intan dan juga pemain industri itu yang cukup penting, dan juga para profesor yang membuat penyelidikan semua mesti digabungkan. Beliau ditemui pada Ministerial Forum mengenai keterjaminan makanan negara 2023. Forum berkenaan turut menjadi platform berkongsi tentang dasar dan inisiatif yang sedang dilaksanakan kerajaan ke arah menjamin kelestarian dan keterjaminan makanan negara. Memerlukan 1000 kekuatan. Langkah seterusnya memerlukan nekat dan juga keyakinan. Namun kita harus sokong dan bantu mereka kerana kepulihan itu pasti. Masih dalam berita wilayah, sebelum kita ke lintas langsung Sabah, kita ikuti dahulu perkembangan cuaca seluruh negara bersama Pegawai Met Malaysia, Khairutuniza Samsudin. Assalamualaikum dan salam hormat. Kembali bersama Jabatan Meteorologi Malaysia untuk informasi cuaca yang terkini. Baiklah, Met Malaysia telah pun memasini amaran yang kencang dan juga laut bergelora bagi kategori pertama di kawasan yang telah ditandakan dengan warna kuning, iaitu melibatkan kawasan perkapalan Phuket, Condor, Reef North, Laylayang, Palawan dan juga Labuan, yang mana ianya berkuat kuasa sehingga ke 3 Ogos nanti, dan berikutan ketinggian ombak dilihat boleh mencecah sehingga ke 3.5 meter. Ianya adalah berbahaya bagi sebarang aktiviti melibatkan perkapalan, bot-bot kecil, sukan dan juga rekreasi laut. Baiklah, seterusnya kita lihat pula paparan imej gemerada bagi tinjauan cuaca semasa. Dan dapat diperhatikan keadaan cuaca dilihat cerah dan tiada hujan yang dicerap buat masa ini di kebanyakan negeri di semenanjung Malaysia, kecuali hujan sedang berlaku di 1-2 tempat melibatkan bahagian utara semenanjung Malaysia, iaitu di negeri Perlis dan juga Kedah. Walau bagaimanapun, keadaan hujan ini dijangkakan boleh beransur reda dalam tempoh masa 1 hingga ke 2 jam sahaja lagi. Menjelang sebelah malam nanti pula, keadaan hujan setrip petir berpotensi untuk berlaku di bahagian
bahagian timur semenanjung Malaysia, terutamanya melibatkan negeri Kelantan, Terengganu dan juga negeri Pahang. Baiklah, di negeri Sabah dan Sarawak pula, keadaan tinjauan cuaca semasa juga menunjukkan keadaan cuaca cerah di kedua-dua buah negeri, termasuklah di wilayah Persekutuan Labuan. Dan keadaan cuaca cerah di kebanyakan bahagian negeri Sarawak ini dijangkakan boleh berlarutan sehingga ke malam nanti. Namun, di negeri Sabah, keadaan cuaca hujan seteribut petir berpotensi untuk berlaku di sebelah awal malam nanti, terutamanya di bahagian pedalaman dan juga Tawau, termasuklah di satu dua tempat di bahagian Sandakan. Menjelang esok pagi pula, Met Malaysia menjangkakan satu garis badai berpotensi untuk terbentuk di sepanjang Selat Melaka ini, yang mana ianya boleh memberi kesan keadaan cuaca hujan di sebelah pagi, terutamanya melibatkan negeri-negeri di pantai barat semenanjung daripada negeri Selangor sehinggalah ke pesisir pantai negeri Johor. Manakala di wilayah Persekutuan Labuan juga kita jangkakan keadaan hujan boleh berlaku esok pagi, termasuklah di bahagian Tawau negeri Sabah. Baiklah, ini sahaja yang dapat saya kongsikan buat petang ini. Jangan lupa untuk ikuti kami di laman Facebook, Instagram, Twitter dan juga YouTube rasmi Met Malaysia. Sekian melaporkan, Hairatunisa Syamsuddin. Assalamualaikum dan salam Malaysia Madani. Dari negeri di bawah bayu petang ini, usaha menangani isu tahap sara diri beras diberi perhatian dalam sambutan Hari Peladang Peternak dan Nelayan peringkat negeri Sabah. Laporannya kita terus bersama Redun Robin di Kota Kinabalu. Redun, silakan. Baik Nurul, Kerajaan Negeri menubuhkan jawatankuasa khas Kabinet yang akan diketuai Kementerian Pertanian, Perikanan dan Industri Makanan MAFI bagi menangani isu tahap sara diri SSL di Sabah. Antara isu yang dikenal pasti termasuk berkaitan keluasan kawasan sawah padi yang semakin berkurangan kerana telah dibangunkan menjadi kawasan perumahan dan kedai komersial. Demikian dinyatakan Ketua Menteri Datuk Seri Panglima Haji Jinor dalam ucapan perasmian Hari Peladang Penternak dan Nelayan Peringkat Negeri Sabah HPPNS tahun 2023 di Wisma Pertanian Sabah, Kota Kinabalu. Teks ucapan Ketua Menteri dibacakan timbalannya yang juga Menteri Pertanian, Perikanan dan Industri Makanan Datuk Seri Panglima Dr. Jeffrey Kitingan. Bagi menangani isu tersebut, Datuk Haji Ji berkata kerajaan telah menerokai kawasan penanaman padi baharu seluas 80 hektar di terusan Sapi Beluran. Kawasan itu dimajukan MAFI serta agensi di bawahnya demi menjamin bekalan makanan mencukupi selain untuk tujuan komersil. Pada masa sama, Datuk Haji Ji berkata MAFI juga kini dalam proses menubuhkan semula Lembaga Padi Sabah bagi membangunkan industri padi dan beras negeri. Langkah itu dijangka dapat meningkatkan SSL beras di negeri ini kepada 60% menjelang tahun 2030. Tahap sara diri beras Sabah ketika ini berada pada paras 22%, manakala selebihnya ditampung melalui beras import dari negara luar seperti Vietnam, Thailand dan Pakistan. Datuk Haji Ji juga memaklumkan sejumlah 115.39 juta ringgit diperuntuk kepada Jabatan Pertanian bagi menjana pendapatan petani daripada RM2,000 kepada RM4,000. Bagi subsektor perikanan pula, pelbagai inisiatif telah dilaksanakan menerusi Jabatan Pertanian, Konelayan dan SAFMA bagi menjamin sumber bekalan perikanan mencukupi.
Antaranya menggalakkan nelayan mengusahakan ternakan ikan dalam sangkar, pengkulturan rumpai laut serta meneroka industri hiliran dan pemprosesan hasil perikanan. Datuk Haji G berkata sejumlah 50 juta ringgit pula diperuntukkan kepada Jabatan Perkhidmatan Veterina Sabah bagi melaksana projek memperkasa industri ruminan Sabah. Sementara itu, bercakap dalam sidang media, Datuk Dr. Jeffrey memberi jaminan tindakan India menghentikan ekspor beras putih minggu lalu tidak akan menjejaskan harga dan bekalan beras negeri. Ini kerana Sabah tidak bergantung sepenuhnya kepada import beras dari negara berkenaan. India memang antara sumber-sumber yang kita boleh import beras lah, termasuk Pakistan, Vietnam, Thailand dan sebagainya. Tetapi memandangkan India telah melarangkan pengeksportannya, kita akan cari sumber lain. Sebab import beras masih murah daripada pengeluaran beras sendiri. Datuk Dr. Jeffrey bagaimanapun berkata tindakan India itu seharusnya dijadikan peringatan agar Sabah tidak terlalu bergantung kepada beras import. India mengenakan larangan import ke atas beras bukan basmati selepas harga beras runcit meningkat di negara itu selain berlaku kerosakan besar-besaran terhadap tanaman akibat hujan monsun. Pindaan Ordinan Buruh Sabah diyakini akan menaikkan imej negeri di peringkat antarabangsa terutama berkaitan hal kemanusiaan dan perburuhan. Pada masa sama, pindaan tersebut juga akan membolehkan kira-kira 2 juta pekerja di negeri ini menikmati hak dan faedah yang sama dengan para pekerja di Semenanjung. Demikian menurut Setiausaha Persekutuan Sabah, Datuk Magzan Mahyudin ketika berucap merasmikan Konvensyen Perburuhan Peringkat Negeri di Kota Kinabalu. Katanya pindaan tersebut juga akan menarik lebih ramai pelabur sekaligus mewujudkan banyak peluang pekerjaan kepada penduduk Sabah. Pindaan Ordinan Buruh Sabah dijangka dibentangkan di Parlimen Oktober ini. Dalam pada itu, Datuk Magzan berkata penubuhan Majlis Penasihat Buruh Sabah MPBS yang dipersetujui bersama oleh Kerajaan Negeri dan Persekutuan akan memudahkan urusan dan kerjasama berkaitan perburuhan antara kedua-dua pihak. Mengenai konvensyen ini, Datuk Magzan berharap konvensyen bertajuk Perintah Gaji Minimum 2022 pelaksanaan serta impak kepada ekonomi negeri Sabah akan memberi manfaat kepada semua peserta. Sementara itu, peserta yang ditemui RTM menyambut baik konvensyen anjuran Jabatan Tenaga Kerja Sabah dan Kementerian Sumber Manusia ini. Kerana kami memang memperjuangkan gaji minimum ini daripada dulu, di mana sektor perhotelan daripada tahun 2012 sampai sekarang ni kita masih memperjuangkan sektor gaji minimum ini, dan kita berharap agar kerajaan dapat bagi suatu gaji minimum yang bagi puas hatilah kepada pekerja. Kita mengharapkan juga supaya lebih ramai kita punya pekerja ini boleh menubuhkan orang punya kesatuan selepas ini. Supaya melalui kesatuan, orang boleh berunding dengan pihak majikan untuk dapatkan membela orang punya hak dan juga orang punya kebajikan orang. Konvensyen dihadiri lebih 400 peserta, terdiri majikan dan pegawai sumber manusia pelbagai sektor, ahli akademik dan pelajar institusi pengajian tinggi awam dan swasta. Jumlah jemaah haji dari Sabah tahun ini menunjukkan peningkatan ketara. Perkara itu didorong faktor kesihatan dan pendaftaran lebih awal bakal haji yang membantu meningkatkan kelayakan keberangkatan awal jemaah ke Tanah Suci Mekah menggunakan 6 penerbangan rasmi. Pengarah Wilayah Tabung Haji Sabah dan Sarawak, Datin Hajah Nurlaila Haji Said turut memuji jemaah haji dari negeri ini yang sangat berdisiplin. Saya melihat sepanjang daripada awal fasa pertama keberangkatan jemaah haji hinggalah kepulangan jemaah haji kita, saya mendapat komen yang sangat baik daripada sahabat-sahabat petugas di Tanah Suci dan juga semua petugas-petugas penyantun-penyantun di tanah air. Alhamdulillah. Dengan disiplin jemaah kita yang terkenal di seluruh dunia, alhamdulillah jemaah kita dapat menempuh berbagai cabaran yang berada sama ada di tanah air ataupun di Tanah Suci dengan jayanya. Dan alhamdulillah seperti mana yang tuan-tuan dan puan lihat, jemaah kita balik dalam keadaan yang ceria, dalam keadaan yang sihat. Saya dipahamkan ada 31
1,600 jemaah haji yang dikendalikan oleh tabung haji saja tu. Dan alhamdulillah walaupun begitu, tapi kecekapan petugas-petugas haji khususnya memang mereka cekap dan prihatinlah dengan apa saja masalah yang dihadapi oleh jemaah haji di situ. Kita berbangga dengan tabung haji. Seramai 262 jemaah haji Sabah selamat tiba di lapangan terbang antarabangsa Kota Kinabalu KKIA semalam. Ketibaan fasa kedua ini melibatkan jemaah haji dari wilayah Persekutuan Labuan, Beaufort, Sepitang, Menumbuk, Semporna dan Sandakan. Baik, sedikit perkembangan sukan. Pasukan Sabah FC bawah 20 tahun B20 peroleh 3 mata penuh ketika aksi menentang Kuching City FC B20 dalam saingan Piala Presiden peringkat Liga 2 di Stadium Mini UMS Kota Kinabalu. Pengendali merangkap Ketua Jurulatih Sabah FC B20 Burhan Ajoy yang ditemui pemberita selepas perlawanan berkata kemenangan di laman sendiri merupakan sasaran bagi pasukan bimbingannya ini. Alhamdulillah dapat 3 mata, ini yang kita plan lah. Memang bila kita main home, kita tidak boleh tercicir mata. Kalau draw, kita anggap berarti kita kalah. Tapi Alhamdulillah pemain menunjukkan separuh masa kedua dengan satu fighting spirit yang bagus lah. Gol pembukaan dijaringkan pemain Kuching City FC B20 Cornelius Ornli Gina melalui tandukan di dalam kotak penalti pada separuh masa pertama perlawanan. Saingan diteruskan dengan gol penyamaan jaringan pemain Sabah FC B20 Muhammad Haziq Jafri melalui sepakan percuma pada separuh masa kedua. Sabah FC B20 mengubah kedudukan apabila berjaya meledakkan gol kemenangan yang dijaringkan pada masa tambahan oleh Muhammad Haziq Jafri menjadikan keputusan 2-1. Baik, sekian perkembangan berita dari negeri di bawah Bayu. Berita seterusnya kita kembali ke Angkasa Puri bersama dengan Nurul Zamri. Teruskan. Radio Robin, terima kasih atas perincian dari negeri Sabah itu. Seterusnya kita ke Bumi Kenyalang. Antara paparan dari Sarawak, penubuhan pusat pembangunan komuniti dan intervensi sedia pelbagai perkhidmatan untuk komuniti pemulihan. Rinciannya langsung bersama Bumawin. Buma, silakan. Baik, terima kasih Nurul. Penubuhan Pusat Pembangunan Komuniti dan Intervensi CDIC merupakan pelan tindakan bersepadu bagi menangani isu dadah dan substans MIDS Sarawak ke arah memperluas akses serta rujukan rawatan dan pemulihan yang berterusan dalam komuniti. Menteri Pembangunan Wanita, Kanak-kanak dan Kesejahteraan Komuniti, Datuk Seri Fatimah Abdullah berkata, CDIC Daerah Dalat iaitu pusat kedua diwujudkan di Sarawak di bawah pusat sehenti OAC bagi MIDS daerah selepas CDIC Daerah Bau. Jelas Datuk Seri Fatimah, penubuhan CDIC Dalat di Oyak ini ditubuhkan untuk kegunaan bersama oleh OAC, MIDS Daerah Dalat, Mukah, Matu dan Daro. Ujarnya menerusi penubuhan CDIC ini, ia sekaligus mewujudkan rangkaian perkhidmatan pengurangan permintaan dadah bersepadu dalam komuniti serta menyediakan pelbagai perkhidmatan berkaitan rawatan, pemeriksaan, penilaian, intervensi awal dan kaunseling untuk komuniti pemulihan. Beliau yang juga ahli Dewan Undangan Negeri Dalat berucap demikian pada majlis perasmian CDIC Daerah Dalat di Oyak Mukah. Tambah Datuk Seri Fatimah, CDIC lain yang akan ditubuhkan adalah di Subis, Miri, Sungai Asap, Belaga dan Limbang. Malaysia harus mula memperkasakan sektor pengeluaran makanan bagi memastikan ekonomi terus berkembang. Penolong Naib Chancellor Kepimpinan dan Pembangunan Universiti Malaysia Sarawak UNIMAS, Profesor Datuk Muhammad Fazil Abdul Rahman berkata, ia perlu bagi mengurangkan kebergantungan terhadap makanan import. Dengan memfokuskan usaha itu, ia akan berupaya meningkatkan kedudukan ekonomi negara. Terlalu banyak sektor yang perlu difikirkan dalam konteks ini untuk memastikan kedudukan ekonomi kita terjamin, tetapi lebih daripada itu adalah perkara-perkara yang melibatkan mengenai kedudukan negara itu sendiri sebagai sebuah negara yang lebih melahirkan modal insan dan juga lebih melahirkan peluang untuk kita menjadi negara
pengekspor dan bukan hanya bergantung kepada negara yang bergantung kepada bahan-bahan import sahaja. Profesor Datuk Muhammad Fazil menjelaskan perkara itu kepada pemberita RTM di Kuching. Menyambut baik peluncuran ekonomi madani yang dilancarkan oleh Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim di Kuala Lumpur pagi tadi, beliau percaya ia memiliki kekuatan dalam menghidupkan semula ekonomi yang terjejas akibat penularan pandemik COVID-19 sebelum ini. Dalam majlis peluncuran itu, Perdana Menteri menggariskan beberapa langkah baru dalam mengubah hala tuju ekonomi negara. Ia termasuk meneroka ekonomi baru, menyokong pembangunan pelabur di semua tahap dan agenda pendigitalan. Baik, operasi menterbalikkan kapal MV Tungsung yang karam di perairan Sebuyau pada 19 Julai ditangguh esok. Menurut Pengarah Maritim Negeri Agensi Penguatkuasaan Maritim Malaysia, Laksmana Pertama Maritim Zin Azman Mat Yunus, ia berikutan air laut yang surut mencapai paras serendah 4 meter yang menyukarkan operasi pengapungan. Oleh itu, faktor masa amat penting dalam menjayakan operasi sebegitu. Dihubungi pemberita RTM di Kuching, operasi menterbalikkan kapal itu akan disambung semula pada pukul 10 pagi esok yang mana air pasang besar setinggi 9 meter mungkin dicapai. Buat masa ini, tiada perancangan untuk menghentikan operasi mencari dan menyelamat SAR 4 lagi anak kapal yang masih hilang. Memasuki hari ke-8 SAR, seramai 103 orang anggota daripada pelbagai agensi terlibat dalam pencarian 4 anak kapal kargo membawa muatan batu yang terbalik di perairan Sebuyau Rabu minggu lepas. Perkembangan kes perbuatan khianat sembo cat dikubur yang berlaku di Bintulu. Seorang lagi suspek ditahan polis bagi membantu siasatan berkaitan kes menyebur cat di 51 buah kubur di tanah perkuburan Islam Kemunting pada Isnin lepas. Menurut Ketua Polis Daerah Bintulu Superintendent Bartholomew Umpit, suspek warga tempatan berusia 40 tahun itu ditahan sekitar Bandar Bintulu kira-kira pukul 1 tengah hari semalam atas kerjasama orang awam. So setakat ni pihak polis tangkap 2 suspek yang disaki terlibat dengan kes kubur ni. So semalam kita tangkap seorang suspek, satu lelaki warga negara tempatan, anggaran umur lebih kurang dalam 40-an, dan kita telah rampas beberapa barang kes dan juga pakaian yang digunakan, dan suspek telah ditahan reman semalam sehingga 28 bulan. Beliau berkata demikian kepada pemberita di Bintulu. Kes disiasat di bawah Seksyen 427 Kanun Keseksaan. Saudara, seramai 1,239 penagih dadah ditahan bahagian siasatan jenayah narkotik daerah Ibu Pejabat Polis Daerah Kuching bagi tempoh Januari hingga Jun tahun ini. Menurut Ketua Polis Daerah Kuching, ACP Ashmon Bajah, daripada jumlah tersebut, seramai 864 atau 69.73% individu mempunyai rekod jenayah lampau berkaitan penyalahgunaan dadah. ACP Azmon menerusi kenyataan media memaklumkan bahawa sejumlah 841 kes atau 72.30% daripadanya telah dituduh di mahkamah. Manakala operasi bersepadu pencegahan jenayah khas yang dilaksanakan bagi tempoh sama turut direkodkan kenaikan 1 kes bagi jenayah indeks berbanding 401 kes bagi tempoh sama tahun lepas. Jenayah bukan indeks turut mencatatkan peningkatan kepada 122 kes atau 43.4%. Daripada jumlah tersebut, sebanyak 63.43% kes telah diselesaikan. Sementara itu, sebanyak 336 kes siasatan dibuka bahagian siasatan jenayah komersial bagi tempoh sama dengan 112 kes melibatkan 85 tangkapan telah diselesaikan. Bahagian siasatan dan penguatkuasaan trafik pula menyaksikan 34 pertuduhan telah dibuat ke atas individu bagi pelbagai jenis kesalahan trafik. ACP Azmon menegaskan operasi pencegahan jenayah seumpama ini akan diteruskan bagi membanteras jenayah ke arah menjamin keselamatan masyarakat awam khususnya di Bandaraya Kuching. Baik, perkongsian itu tadi mengakhiri berita dari Sarawak. Salam Malaysia Madani. Kita kembali bersama Nurul untuk berita seterusnya. Nurul, silakan. Memawan, terima kasih atas perincian dari negeri Sarawak itu. Kerajaan
Kerajaan Selangor komited meningkatkan pembangunan pendidikan di negeri itu menerusi program Tekad Pendidikan #KitaSelangor. Bagi mengetahui lebih lanjut langsung bersama Samsia Samsi di lokasi. Baik, terima kasih. Saya kini berada di Dewan Bankuet Universiti Putra Malaysia bagi program Tekad Pendidikan #KitaSelangor memberdaya mahasiswa berprestasi merealisasi Selangor Madani. Dan bagi mengetahui lebih lanjut mengenai perkara ini, saya kini bersama-sama dengan Yang Berhormat Datuk Seri Amiruddin Syari selaku Menteri Besar Selangor. Apa khabar Datuk Seri? Alhamdulillah sihat. Datuk Seri, mengenai program pada hari ini, boleh Datuk Seri menjelaskan dengan lebih lanjut? Program ini adalah merangkumi beberapa inisiatif pendidikan yang kita panggil sebagai tekad pendidikan. Sebenarnya bulan lepas kita dah lancarkan, tapi lebih kepada sekolah rendah dan sekolah menengah. Dan kali ini menumpu kepada institusi pengajian tinggi di negeri Selangor, sama ada milik Kerajaan Negeri Selangor seperti Universiti Islam Antarabangsa dan Universiti Selangor, dan juga universiti-universiti lain yang berkhidmat ataupun berada di negeri Selangor. Justru antara program-program yang kita tawarkan melalui beberapa institusi seperti Yayasan Selangor, MBI dan anak-anak syarikat adalah untuk melaksanakan program pendidikan seperti bantuan dan sokongan-sokongan seperti laptop dan juga peruntukan, tetapi juga ada dana dan peruntukan untuk program bakti siswa supaya mahasiswa-mahasiswi kita ini rapat dan duduk dengan masyarakat. Sudah pasti ia akan bekerjasama dengan Majlis Pimpinan Mahasiswa di Universiti, dengan Gabungan Pelajar Melayu Semenanjung JPMS dan juga bersama dengan Permas Persatuan Anak Selangor yang kita telah sediakan peruntukan lebih kurang 42,000 untuk anak-anak Selangor dan NGO-NGO serta badan-badan ini supaya mereka dapat menggembling mahasiswa-mahasiswa ini turun ke bawah ke beberapa daerah di kawasan kampung ataupun di kawasan semi-urban maupun di kawasan bandar dan miskin bandar, supaya mereka memahami dan mendalami tentang isu persekitaran serta boleh juga menyampaikan kepada kita nanti serta merangka apakah perancangan mereka bila mereka masuk ke bidang kerjaya kelak. Harapan Datuk Seri mengenai program Tekad Pendidikan ini? Harapannya sudah pasti kita ingin membentuk apa yang dikatakan masyarakat madani di dalam negeri Selangor, dan ia menepati kepada 3 ciri yang saya sebut tadi: pembangunan akliah, pembangunan jiwa serta pembangunan fizikal. So dengan adanya program yang pelbagai, bantuan sokongan pendidikan yang mereka perolehi, peruntukan yang kita sediakan, aktiviti yang digunakan sesama mereka, dan tidak ketinggalan program seperti Bahasa Siswa ini akan melahirkan mereka yang jiwanya bersih dan faham, sensitif serta seorang yang hampir lengkap daripada segi konteks kemanusiaan dan tidak menjadi mereka yang tidak seimbang. Kadang-kadang pintar tetapi tidak gagal mengawal jiwa. Kadang-kadang jiwanya baik, mungkin akalnya tidak sampai. Jadi ini perkara yang kita nak lahirkan di kalangan mahasiswa-mahasiswa kita supaya lengkap ketiga-tiga aspek ini dan boleh mewarisi negeri Selangor pada masa depan. Baik, terima kasih Datuk Seri. Dan dengan adanya program seperti ini, ia dapat menjadi batu loncatan untuk meningkatkan lagi taraf pendidikan di Selangor. Dan setakat ini saja laporan daripada saya. Kembali ke Angkasa Puri. Terima kasih, Sam. Juara bertahan Todak dan pasukan terkemuka antarabangsa Team Secret antara 10 pasukan yang bakal menghangatkan saingan Liga Profesional Mobile Legends Bang Bang Malaysia MPL musim ke-12 di jadual Ogos ini. Edisi kali ini dijangka sengit apabila pasukan yang dinobatkan sebagai juara berpeluang mewakili Malaysia ke kejohanan dunia M5 Mobile Legends Bang Bang 2023 di Filipina Disember ini. Ketua Pemasaran dan Pembangunan Perniagaan MPL, Fikri Rizal Mahrudin menyifatkan ia sebagai medan untuk sekali lagi membuktikan kemampuan Malaysia dalam menganjurkan kejohanan e-sukan antarabangsa. Untuk kali ini, untuk MPL Malaysia, persaingan sangat-sangat sengit. Macam yang sedia tahu, kita ubah moto dan ubah slogan untuk MPL Malaysia masa season 11, di mana kita nak revolusikan MLBB Esports Kadar Malaysia. Dan apa yang telah terjadi pada season 11 adalah teams dan team owner invest dekat dalam dia punya team. They had a new imports, dia orang ada banyak penukaran player. Dan sama juga untuk season ke-12 ni, benda sama yang akan jadi. So, ia akan menjadi sangat-sangat sengit lah dengan perubahan structure of tournament yang kita buat daripada 2 grup ke 1 grup di musim 11. I think untuk season ni the teams are much more ready and the competition will be much more intense.
Liga itu bermula 18 Ogos hingga 24 September sebelum aksi kalah mati berlangsung dari 5 hingga 8 Oktober dengan 8 pasukan terbaik kekal untuk saingan musim depan. Ada kalanya dalam mendidik anak-anak, ibu bapa secara tidak sengaja berkelakuan pilih kasih dalam memberi kasih sayang atau perhatian. Zahirkan kasih sayang terhadap anak-anak. Jika perlu ditegur, tegurlah dengan kasih sayang. Usaha mengindahkan Taman Taman Laut Johor memerlukan kerjasama pelbagai pihak bagi mengekalkan pulau-pulau di Mersing sebagai destinasi pelancongan utama di Johor. Perinciannya kita bersama Erwin Zaid. Silakan Erwin. Terima kasih. 70% taman-taman laut di Johor sudah dibersihkan sekaligus berjaya menyelamatkan koral-koral dan tumbuhan laut daripada musnah. Pengarah Jabatan Perikanan Negeri Johor Zainuddin Abdul Wahab berkata, 3.6 tan pembuangan pukat dan sampah dikumpulkan hasil aktiviti konservasi yang dijalankan sepanjang tahun ini. Setakat ini, 35 konservasi dasar laut sudah dijalankan dan berbaki 15 lagi diharap dapat diselesaikan sebelum musim tengkujuh ini. Tindakan awal diambil bagi menghalang kemusnahan serius, memandangkan kawasan terlibat merupakan destinasi pelancongan menarik di Johor. Berasaskan kepada pemerhatian yang telah kita buat dan aktiviti kita buat, kita mendapati ada 3 pulau yang agak terkesan sedikit dengan keadaan ini, iaitu Pulau Tinggi, Pulau Besar dan Pulau Sibulan. Ini disebabkan berlakunya banyak aktiviti penangkap ikan yang berhampiran dan juga ia juga berhadapan dengan tanah besar. Jadi sebab mungkin sampah hanyutan sampah akan berlaku di kawasan-kawasan tersebut. Menyedari keindahan dasar laut yang mempersonakan, sekumpulan penyelam giat membuktikan komitmen mereka membantu Jabatan Perikanan mengindahkan dasar laut demi tarikan pelancong. Ho Jabin yang sudah lebih 20 tahun menyelam mengakui banyak kawasan taman laut Johor berdepan ancaman akibat perbuatan tidak bertanggungjawab manusia. Kita kena protect dia, preserve dia. Jadi nanti yang generasi yang akan datang dia boleh nampak lagi kita ada tempat yang lawa ini. Biasanya kita akan buat program macam bersihkan laut. Lepas tu kita yang paling mustahak itu COT. Kita kena bersihkan sebab sini kita ada banyak COT juga. Dengan continuous effort kita boleh bersihkan dia. Jadi sekarang kita dapat dikawal dengan baik. I go for the 2 dives here. I see a lot of sayang mati, semua korang mati. So that's why we so very very sayang. Then I think we need to do more thing. Like I see today they go and eat, tangkap itu semua itu best lah. For not only for the diver, actually it's for the next generation. Semua orang dapat this see orang support our mother nature. Okay, COT dia adalah benda yang natural. So walaupun kita collect COT juga, tapi dia mungkin dalam masa yang mungkin yang panjang dia akan come and go. Tapi yang to me yang the worst damage adalah ghost nets. So kita perlu buat lebih enforcement dekat sini. So jadi kalau cover by ghost nets, so coral itu akan mati. Satu alat mengesan gegaran gempa bumi berjaya dibangunkan sekumpulan penyelidik Universiti Teknologi Malaysia UTM Skudai Johor Bahru. Pensyarah Fakulti Kejuruteraan Awam UTM, TS Dr. Muhammad Nur Asmawi Syam Alil berkata, alat itu dipasang pada struktur bangunan yang akan mengeluarkan siren amaran kepada penghuni. Mesej juga akan dihantar kepada pasukan keselamatan bagi membolehkan mereka bertindak pantas untuk kerja-kerja operasi menyelamat jika gempa bumi berlaku. Jadi kat sini ada satu fungsi artificial intelligence, AI. Okay, di mana fungsi AI ini boleh mengesan dan boleh mengetahui adakah itu gempa bumi
adakah bukan, dan berapa kuat gempa bumi dan apa yang sepatutnya akan berlaku bila berlaku gempa bumi dan keadaan bangunan tu sendiri bila berlaku gempa bumi. Jadi kat situ ada macam inovasi, di mana daripada alat yang lebih komersial mungkin lebih simple kat sini dan ditingkat lagi penggunaannya lah. Alat itu dibangunkan menggunakan tenaga solar sebagai sumber utama bagi menggantikan bateri dan tenaga elektrik konvensional jika berlaku gempa bumi. Aktiviti dakwah terus subur menerusi program Silang Budaya membentuk masyarakat madani, anjuran Yayasan Dakwah Islamiah Malaysia Yadim Johor. Program itu berjaya mengajak masyarakat Cina ke masjid dan mempelajari hal ehwal Islam termasuk belajar solat. Pengarahnya Muhammad Amar Abdullah berkata, 76 kanak-kanak dan 68 dewasa masyarakat Cina hadir program itu. Peserta yang hadir teruja malah menyambut baik untuk mempelajari ajaran Islam jika program seumpama ini dapat dilaksanakan sekali lagi. Okey, program sebegini sebenarnya kita telah adakan. Sebelum ini kita pergi kepada komuniti mereka, kita masuk kepada kolej-kolej. Kemudian mereka menyuarakan pandangan untuk mereka melihat sendiri dengan lebih dekat tentang bagaimana orang Islam tu solat. Sebab dia orang kata dia orang selalu dengar azan dan dia orang nak tahu macam mana azan tu, orang duduk azan tu duduk di mana. So dia orang nak tahu soft solat tu bagaimana. Saya dapat mengetahui dan melihat sendiri mengenai majlis dan ibadah solat orang Islam dengan lebih dekat. Selain itu, juga saya dapat pengalaman melihat bagaimana orang Islam bersolat dan serta dapat bertanya secara terus. Saya berminat dengan program ini sebab ilmu yang seperti ini tidak diajar dalam sekolah. So, saya ingin memberi pendarahan kepada anak saya supaya kita semua perlu belajar menghormati agama lain. Perkongsian itu mengakhiri berita wilayah dari Johor hari ini. Kembali ke Angkasa Puri. Erwin, terima kasih atas perincian dari negeri Johor itu. Penduduk Felda wilayah Raja Alias Jempol menerima kehadiran Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim menerusi rangka lawatan kerjanya hari ini ke Karnival Segalanya Felda bersama Perdana Menteri. Perinciannya bersama-sama Nur Zuhairah Muhammad Zamri. Silakan Zuhairah. Baik, terima kasih Nurul. Kini di dataran Seri Jempol sedang berlangsungnya Karnival Segalanya Felda bersama Yang Amat Berhormat Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim. Dan dapat saya kongsikan ketika ini di belakang saya sedang berlangsungnya ucapan daripada Menteri Besar Negeri Sembilan Datuk Seri Aminuddin Harun. Dan turut hadir pada hari ini Datuk Seri Ahmad Syabricik selaku pengerusi Felda serta Menteri Komunikasi dan Digital YB Fahmi Fazil. Dan menjadi agenda dalam karnival pada hari ini iaitu Datuk Seri Anwar Ibrahim bakal menyampaikan mock check Pusat Hemodialisis Felda sebanyak RM22 juta kepada pengerusi Felda serta mock check projek pencerahan lampu jalan di seluruh kawasan Felda sebanyak RM7.7 juta setahun kepada Ketua Peneroka Kebangsaan. Dan penyerahan ini merupakan inisiatif yang telah pun diumumkan oleh Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim ketika Hari Peneroka pada 9 Julai lalu. Dan dapat juga saya kongsikan program ini telah berlangsung sejak pukul 9 pagi tadi dan saya dimaklumkan hampir 40 buah bas digunakan untuk membawa warga Felda Raja Alias Negeri Sembilan untuk menghadiri karnival ini. Dan Datuk Seri Anwar Ibrahim dijadualkan akan mengadakan lawatan ke simulasi Pusat Hemodialisis Felda yang turut dipamerkan di karnival hari ini. Jadi saya kira sekian sahaja perkongsian di dataran Seri Jempol sempena karnival Segalanya Felda bersama Yang Amat Berhormat Perdana Menteri. Kita kembali bersama Nurul di Angkasa Puri. Terima kasih. Zuhairah, terima kasih.
Kukuhkan semangat patriotik meskipun berbeza ideologi politik, terutama menjelang PRU DUN ke-15. Perasaan cintakan negara perlu mendahului semangat berpolitik dalam konteks menghadapi pilihan raya dan bulan kebangsaan ketiga ini. Kita boleh lihat semua pihak berlumba-lumba menaikkan bendera masing-masing dan pelbagai bentuk bagi menawan hati pemilih yang terdiri daripada pelbagai lapisan usia, termasuklah pemilih pengundi muda. Dalam konteks seperti inilah kita harus menyemai rasa cinta kepada negara, mendahului semangat perbezaan fahaman politik. Usaha yang berterusan untuk menimbulkan kesedaran dalam kalangan golongan muda, terutamanya kepentingan mengekalkan perpaduan yang kita warisi daripada generasi terdahulu perlu dilaksanakan. Penglibatan pemilih muda pada PRU DUN kali ini merupakan lambang semangat patriotisme kerana demokrasi itu merupakan platform bagi menghargai kemerdekaan yang telah dikecapi. Mahkamah Tinggi Air Keruh Melaka melepas dan membebaskan 4 lelaki dan seorang wanita daripada tuduhan memiliki serta mengedar dadah. Keputusan itu dibuat selepas pihak pendakwaan gagal membuktikan kes prima facie terhadap kelima-lima tertuduh di akhir kes pendakwaan. Tertuduh adalah Nizam Maghzan, 34 tahun, Nurus Syahira Hamrash, 27 tahun, Harudin Ramli, 24 tahun, Muhammad Hilmi Rosli, 33 tahun dan Dermawan Muhammad, 38 tahun. Dalam penghakiman, mahkamah mendapati tiada keterangan jelas daripada pihak pendakwaan untuk menyokong dapatan mereka mengenai keberadaan tertuduh di meja kopi tempat dadah berkenaan ditemukan. Terdahulu, kelima-lima mereka dituduh dengan 4 pertuduhan iaitu secara niat bersama mengedar dadah pelbagai jenis seberat hampir 200 gram. Kesalahan dilakukan di rumah nombor 6810 Jalan Semabuk pada 22 Mac 2018. 168,200 penduduk dalam kawasan kemajuan Terengganu Tengah ke Tengah bakal menerima manfaat menerusi pelbagai projek pembangunan yang sedang dan akan dijalankan di wilayah itu. Ia merangkumi penduduk di 119 buah kampung meliputi 3 daerah pentadbirannya. Ikuti laporan Nur Azila Matsani. Projek pembangunan itu akan direalisasikan di pedalaman daerah Dungun, Hulu Terengganu dan Kemaman. Pengerusi Ketengah, Datuk Seri Dr. Ahmad Said berkata, bagi tujuan itu peruntukan berjumlah RM294.54 juta diluluskan dalam RMK ke-12 bermula 2021 hingga 2025. Daripada jumlah tersebut, RM126.88 juta sudah disalurkan bermula 2021 lalu. Malah RM1.5 juta turut diperuntukkan bagi meningkatkan pendapatan dan daya saing perniagaan golongan belia. Aktiviti ekonomi ialah program perintis pertanian luar bandar iaitu rintis tani sebanyak 1.5 juta iaitu bagi mewujudkan kawasan pertanian baru yang akan diusahakan oleh belia dan beliawan melalui projek pertanian. Yang kedua, pemerkasaan komuniti beria sains, komuniti lestari sebanyak 1 juta dan perkasa komuniti kampung melalui koperasi sedia ada dan kewujudan koperasi baru melalui aktiviti ekonomi berasaskan pertanian, peternakan dan pelancongan. Sementara itu, Majlis Belia Negeri menyambut baik hasrat Ketengah memperkasakan warga belia yang terlibat projek pertanian dan ternakan. Fokus utama kita ialah kepada melahirkan kepimpinan sebagai generasi pewaris kepada negara di dalam masa yang sama penerapan kepada pembentukan ekonomi dan juga pembangunan jati diri serta kehebatan dalam bidang-bidang lain juga dititik beratkan. Terdapat 60 persatuan belia di wilayah Ketengah berpotensi membantu merealisasikan hasrat agensi itu untuk memperkasakan modal insan sempena program sentuhan kasih desa yang akan disempurnakan Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim esok. Geran Persatuan Belia Gabungan Ketengah dijadual disampaikan kepada mereka. Laporan Nur Azila Muhammad Sani, RTM. Golongan muda di Kelantan mengharapkan perubahan kerajaan negeri dalam PRU DUN ke-15. Berbagai isu dibangkitkan pengundi, antaranya berkenaan peluang pekerjaan dan pembangunan.
Kalau boleh kita sebagai rakyat Kelantan ni perlu lebih bijak lah, kerana kalau kita tengok pada hari ini dengan keadaan negeri Kelantan pada masa ini pun peluang pekerjaan itu agak rendah, dan orang muda kian berubah, kian jauh terus keluar daripada negeri ini, dan kerana pembangunan di Kelantan itu ke belakang sikit. Jadi benda ni perlu beri nafas baru, dan rakyat Kelantan perlu lebih bijak lah dalam PRN ni. Kalau boleh kita nak menyediakan infrastruktur terbaik untuk pelancong, sebab kita ni sebenarnya tempat kita ni menarik sangat untuk pelancong lagi, sebab kita dekat dengan Thailand. Contohnya Thailand kalau Kubu ada, Kata Panjang ada, cuma kita tak ada fasiliti tu untuk tarik pelancong lagi. Sekarang ni tersebah kita di Kota Baru ni agak jauh terketinggalan dah daripada contoh negeri Selangor, ada TBS. Kita Kelantan ni yang dipakai hanya untuk satu fasa sementara. Seelok-eloknya kerajaan yang mana lepas PRN ni, kalau ada nak naik kerajaan yang baru ni, cubalah pertimbangkan dan perbarui tempat yang lebih selesa untuk rakyat guna lah. Memberi peluang pekerjaan kepada golongan beli asnaf. Ke arah itu, Zakat Pulau Pinang, ZPP dengan kerjasama Grab Malaysia melancarkan program rakan Grab Zakat Pulau Pinang. Kerjasama strategik tersebut membolehkan asnaf terpilih menjana pendapatan melalui e-hailing menerusi program deposit sewa beli kenderaan. Yang di-Pertua Majlis Agama Islam Negeri Pulau Pinang, Dato' Insinyur Ahmad Zakiyuddin Abdul Rahman berkata, ia merupakan program deposit sewa beli kenderaan motosikal yang julung kali dilaksanakan dalam program-program skim agihan ZPP. Dalam program itu, 10 buah motosikal disumbangkan ZPP kepada penerima yang dipilih dari kategori keluarga asnaf fakir dan miskin berdasarkan syarat-syarat yang ditetapkan. Kita telah menyerahkan 10 buah motosikal kepada rakan Grab sebagai Grab Riders lah, di mana motosikal ni melalui skim sewa beli kan akan dibuat potongan oleh Grab, bayar semula kepada Zakat Pulau Pinang lah. Sementara itu, Ketua Pegawai Eksekutif ZPP, Dato' Amran Hazali berkata, program itu turut dibentuk dengan lebih menyeluruh dengan pemberian motosikal baru bernilai RM5,600 kepada setiap penerima. Jelasnya, kesemua peserta juga akan dilindungi dengan skim keselamatan sosial pekerja sendiri SKSPS di bawah Perkeso. Urusan pendaftaran lesen kenderaan e-hailing dan pemantauan prestasi akan diuruskan Grab Malaysia, serta penilaiannya akan dinilai ZPP berdasarkan rekod prestasi setiap bulan. Tapi apa yang penting yang kita nak highlightkan di sini adalah ini adalah salah satu program pemerkasaan asnaf ataupun asnaf empowerment program yang kita buat atau laksanakan untuk melihat peserta ini dapat generate their own income, bukan semata-mata mengharapkan bantuan setiap bulan, tetapi dengan pemberian motosikal ini mereka dapat menjana pendapatan mereka sendiri. Seterusnya mereka berusaha untuk keluar daripada belenggu kemiskinan, kesusahan. Beliau berkata demikian ketika berucap pada majlis pelancaran rakan Grab Zakat Pulau Pinang di Ibu Pejabat ZPP di Bandar Perda. Pelbagai program kenegaraan dan patriotik dirancang Jabatan Penerangan Berak sempena sambutan Bulan Kebangsaan dan kempen Kibar Jalur Gemilang 2023. Ia sebagai usaha menyemarakkan sambutan selain memupuk semangat perpaduan dalam kalangan masyarakat. Ikuti laporan disediakan Amirul Ashraf Sainon. Antara program yang digerakkan termasuklah program Semarak Gemilang, Karnival Madani dan Merdeka Parlimen. Pengarah Penerangan Negeri Perak Muhammad Rizal Hashim berkata, pelbagai agensi terlibat dalam menjayakan program itu, termasuklah Pejabat Setiausaha Kerajaan Negeri Perak, Jabatan Belia dan Jabatan Orang Asli.
di peringkat Jabatan Penerangan pelbagai aktiviti yang telah pun dirancang. Begitu juga dengan kerjasama kita yang erat dengan Kerajaan Negeri Perak. Dan kita dengan Kerajaan Negeri Perak, kita juga terlibat dalam jatuhan kuasa pertandingan, lebih kurang 8 pertandingan yang kita sediakan. Tumpuan turut diberikan kepada penglibatan pelajar sekolah di negeri itu. Ia sekaligus dapat memupuk semangat patriotik. Bila generasi muda, mereka bukan kata tidak mahu terlibat, tetapi kecenderungan mereka tu masih lagi di tahap yang boleh diperbaiki, dan itulah harapan kami Jabatan Penerangan. Kami ingin mendekati semua golongan, bukan sahaja golongan dewasa tetapi golongan-golongan daripada generasi Y, generasi Z. Dalam pada itu, penduduk yang ditemui menyokong kempen yang dijalankan jabatan tersebut. Bukan ini adalah satu usaha yang terbaiklah, bukan, supaya masyarakat lebih perhatian terhadap kemajuan, kemakmuran serta perpaduan semua kita lah, masyarakat setempat. Memupuk sikap rakyat, kan, seluruh rakyat Malaysia supaya mengenang jasa-jasa orang lama tu, untuk kita bangkit balik apa yang orang lama dulu ni berjuangkan, hak kita sebagai rakyat Malaysia. Ingati kemerdekaan lah. Jasa-jasa orang dulu untuk yang berkorban demi nak buat merdeka ya. Pentingnya untuk generasi muda lebih untuk generasi muda untuk kenal lebih dalam masuk merdeka ni, apa masuk merdeka ni, supaya dia lebih kenal orang kata penguasaan orang dulu, supaya tak jadi benda-benda yang tak berfaedah lah. Laporan Amirul Ashraf Zainon, RTM. Baik saudara, berita wilayah berakhir di sini. Saya Nur Zamri. Assalamualaikum dan salam Malaysia Madani. Tekad perpaduan penuhi harapan.